Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Terima kasih brothers and sisters semua sebab dah klik video ni. Okey, semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Guys, dalam video kali ni saya nak kongsikan satu kisah tentang dua pendaki yang mendaki Gunung Ciremai di Jawa Barat Indonesia. Untuk pengetahuan korang semua, kisah ni adalah kisah benar yang terjadi di Indonesia. Kisah ni diceritakan balik kepada penulis dan saya telah dapat izin dari penulis untuk buat konten cerita ni. Saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Abang Aras Anggoro dan H Mountain sebab izinkan saya buat konten cerita ni guys. Sebelum tu, bagi korang yang belum subscribe, please subscribe sekarang guys, supaya tak terlepas sambungan cerita-cerita yang menarik dalam channel ni. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Guys, kisah ni terjadi kepada dua orang. Nama dia Adi dan Ayu. Jom kita ikuti kisah dia. Dalam pendakian ke puncak Gunung Ciremai tu tak ada apa-apa yang jadi. Keseraman mula terjadi bila mereka berdua nak turun dari puncak Gunung Ciremai tu. Di pos pengasinan, Ayu datang bulan. Selepas Ayu pakai pad, mereka pun turun. Sempat lagi mereka berdua ucapkan selamat jalan kepada pendaki dari Wonosobo yang mereka jumpa dan berbual di puncak semalam. Mereka sarankan Ayu dengan Adi berkemping semalam lagi sebab hari dah nak petang. Tapi disebabkan besoknya mereka berdua ni bekerja, terpaksalah turun juga petang tu. Perjalanan diteruskan. Ayu jalan dekat depan, Adi dekat belakang. Supaya senang, Adi nak awasi si Ayu ni. Mereka berjalan dengan berhati-hati sebab trek Linggarjati agak bahaya. Banyak kali Ayu berhenti nak rehat, mungkin sebab pengaruh datang bulan kot. Keanehan mula terasa bila mereka melewati pos Sanggabuana. Mereka tak berjumpa seorang pun pendaki yang naik guys. Padahal disebabkan ramai pendaki inilah yang membuatkan Adi berani turun walaupun hari dah petang. Pukul 5 petang mereka berdua sampai di pos Batu Linggar. Dekat sini ada sikit tanah lapang untuk mereka berehat sekejap sambil masak mi dan bancuh kopi. Macam mana Didi? Dah petang sangat ni. Nak camping ke nak teruskan? Teruskan you. Kesalahan yang paling berat bermula dekat sini dan di pos Sanggabuana. Ayu cakap masa dekat pos Sanggabuana tu dia bengang sebab kejap-kejap kena berhenti nak bagi laluan kepada pendaki yang nak naik ke puncak. Dia sempat membebel, kan best kalau tak ada yang naik lagi, lancar je turun, tak adalah gangguan sangat. Entah kebetulan atau tak, memang betul. Selepas turun dari pos Sanggabuana tu, mereka langsung tak berselisih dengan pendaki lain. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua pula, dan yang paling teruk, dekat Batu Linggar tu, Ayu buang bekas membalut wanita dia dalam semak. Mulai dari situ sampailah ke kaki Gunung Ciremai, bermacam-macam dugaan yang menyeramkan mereka tempuh. Lepas dah puas berehat dan packing barang-barang, mereka pun teruskan perjalanan. Hari dah gelap sebab dah masuk waktu maghrib. Ayu jalan dekat depan, Adi dekat belakang. Masa ni bulu tengkuk Adi dah meremang guys. Dia perasan di antara semak-semak, di balik pokok-pokok, di setiap tempat yang gelap, macam ada yang memerhati. Tiba-tiba Adi sakit kepala. Menurut pengalaman dia, kalau tiba-tiba dia sakit kepala, ada sesuatu yang tak kena nak jadi. Ada satu belokan dalam hutan. Belokan tu simpang kan. Adi terkejut melihat Ayu berhenti dan badan dia menghadap ke arah Adi. Dengan suara terkata-kata dia cakap, "Di, kau jalan dululah. Aku pegang beg kau kat belakang." Sekarang Adi jalan dekat depan, sementara tu Ayu dekat belakang sambil pegang beg Adi kat belakang tu. Suasana dah totally gelap guys. Hanya ada cahaya dari headlamp mereka berdua je. Masa tengah berjalan tu, dari sisi tepi mata dia, Adi perasan
macam ada bayangan hitam yang berdiri dekat pokok. Tapi bila dia toleh, tak ada apa-apa. Tiba-tiba dia terdengar suara orang berbisik-bisik cukup jelas. Dia ingat ada pendaki lain yang nak naik. Ternyata trek dekat depan tu cuma kosong dan gelap, tak ada sesiapa pun. Dekat sini Adi dah berdoa dalam hati mohon perlindungan. Tiba-tiba Ayu menangis. Dia jatuh terduduk, kepala dia sembunyikan dekat lutut. Masa Ayu duduk tu, berulang kali dia sebut, "Pocong, pocong, pocong." Bila dengar je Ayu cakap macam tu, meremang terus bulu roma Adi. Adi pandang sekeliling dia dalam keadaan panik. Tak ada apa-apa yang dia nampak. Adi pujuk Ayu supaya terus berjalan sambil mengingatkan dia untuk berdoa. Akhirnya Ayu setuju untuk teruskan perjalanan. Setelah mata dia Adi tutup dengan buff. Dia tutup dengan buff, so dia tak nampak lah. Dengan cara ni Ayu tak lagi panik. Tapi perjalanan mereka jadi terlalu lambat guys. Sepanjang perjalanan Adi masih lagi melihat kelibat-kelibat hitam. Kadang-kadang dia ternampak semak-semak bergoyang dengan sendirinya guys. Suara-suara dalam bahasa Sunda yang Adi sendiri tak faham apa maksudnya. Mungkin suara pendaki yang dibawa angin. Adi tersentak bila dia ternampak ada satu bayangan di hujung trek. Benda tu bertenggung dekat bawah pokok guys. Tapi kali ni bayangan tu tak hilang. Adi terus beristighfar. Ayu pegang tangan Adi kuat-kuat. Makin lama makin dekat mereka berjalan. Adi berhenti sekejap. Badan dia berpeluh-peluh. Ayu mula peluk Adi dengan kuat. Walaupun mata Ayu ditutup dengan buff, tapi Ayu dapat rasakan ada sesuatu yang tak kena. Lama mereka berhenti dekat situ, mengharapkan benda tu hilang. Tapi benda tu tak hilang-hilang juga. Nak tak nak mereka terpaksa juga lalu depan benda tu yang duduk bertenggung betul-betul dekat tepi trek. Tiba-tiba Adi terasa ada yang menepuk dia dari belakang. Pak. Dia tengok ada seorang pendaki yang sedang turun. Adi rasa lega guys. Pendaki tu melambaikan tangan ajak mereka berdua berjalan sekali. Benda yang duduk bertenggung bawah pokok tu dah hilang. Mereka pun terus bergerak. Adi dengan Ayu ikut pendaki tu dari belakang. Dan tiba-tiba pendaki tu hilang dalam kegelapan malam tu. Adi terdengar suara, "Jalan je terus bang, jangan tengok kiri." Mereka berdua teruskan perjalanan. Mental Adi semakin lemah. Dia macam ternampak ada satu tangan keluar dari tanah. Ternyata itu hanyalah akar. Dalam keadaan lemah mental dan fizikal tu, akhirnya Adi pitam. Sayup-sayup terdengar suara istighfar dari mulut Ayu. Adi tersedar bila terasa ada air dalam mulut dia. Rupa-rupanya Ayu yang tuang air tu supaya Adi tersedar. Mereka teruskan perjalanan lagi. Tapi kali ni Ayu papah Adi untuk berjalan. Kelibat-kelibat bayangan hitam masih terlihat di antara pokok-pokok dekat situ guys. Adi bahkan ternampak kaki yang berayun-ayun. Tak berani dia nak pastikan kaki siapa tu. Adi pejamkan mata. Setelah melalui perjalanan yang agak curam, Adi ternampak di sebelah kiri trek ada kemah. Dia lega bukan main. Adi ingat mereka dah selamat. Ada 3 orang yang sedang duduk mengelilingi unggun api. Salah seorang daripada mereka ternampak Adi dan Ayu. Terus dia melambaikan tangan. Sini, sini, sini. Adi yang terlampau gembira terus cakap dekat Ayu, "Yu, kita pergi dekat situ, berehat. Besok sambung jalan balik." Adi cakap dengan Ayu sambil menunjuk ke arah kemah tu. Tiba-tiba Ayu tampar Adi, pam, sambil berkata, "Di, sedar di, istighfar. Tak ada apa-apa dekat situ." Sekarang ketiga-tiga orang tu pula melambai-lambai panggil Adi. "Tu ada orang Yu, jomlah pergi sana." "Tak elok lah dah dia panggil-panggil tu. Jomlah Yu." Sekali lagi, pam, Ayu tampar muka Adi dengan lebih kuat lagi sambil suruh Adi beristighfar. Kali ni masa Adi toleh ke arah ketiga-tiga orang tu, mereka dah ada dekat Adi lebih kurang jarak 1 meter sambil tersengih. Tiba-tiba kepala ketiga-tiga orang tu jatuh ke tanah. Sambil ketawa, kepala tu berguling-guling ke arah Adi. Adi ketakutan dan terus lari guys. Tiba-tiba dia tersedar. Dia dah tinggalkan Ayu dekat belakang. Adi berhenti. Jantung dia berdebar-debar. Dia nak pergi dapatkan Ayu, tapi dia takut. Tak lama kemudian Adi nampak Ayu berjalan turun. Dia cuma tepuk Adi, ajak teruskan perjalanan. "Pak,
Jom. Adi jalan ikut Ayu daripada belakang. Tapi lama kelamaan Adi jarakkan diri dia dengan Ayu, sebab Adi tak yakin Ayu yang jalan dengan dia tu adalah Ayu kawan dia. Segala doa Adi baca. Dia rasa menyesal sebab tak hafal ayat kursi. Adi berjalan dengan mata dia tertumpu je dekat tanah. Sebab dekat sekeliling dia tu, dia nampak penampakan di mana-mana. Bahkan sambil mata dia tertumpu dekat tanah tu pun, Adi nampak dekat sebelah kiri dengan kanan dia ada banyak kaki-kaki dekat laluan tu. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang hitam, ada yang pakai kain. Dan jantung dia rasa nak gugur bila Ayu yang berjalan 3 meter dekat depan dia tu tiba-tiba berlari dan terus panjat pokok sambil ketawa. Adi terus hilang arah. Dia panik. Dia terus patah balik, berlari naik ke atas. Tak jauh dari tu, Adi nampak Ayu bersandar dekat pokok sambil menangis. Insting Adi mengatakan ini Ayu yang sebenar. Tapi bila Adi pegang je Ayu, Ayu terus menjerit, "Pergi! Pergi!" Ayu terus jatuh terjelopok. Bila dia sedar Adi yang pegang dia. "Di, ni kau kan?" Dengan badan yang gemetar dan segala doa dibaca, mereka mulakan perjalanan lagi. Semua penampakan muncul. Ada yang bertinggi atas pokok, ada kepala yang tiba-tiba muncul dekat semak-semak, dan ada juga terhidur bau busuk dan bau wangi bunga melati yang silih berganti. Adi dan Ayu berusaha tetap berjalan dekat tengah-tengah trek. Mereka takut kalau terlalu kiri atau kanan, ada tangan yang akan menarik mereka berdua masuk ke dalam semak. Bukan tu saja, mereka terdengar bermacam-macam suara. Ada suara yang seakan-akan marah dalam bahasa Sunda, dan ada suara ketawa, ada suara mengucapkan Assalamualaikum berulang-ulang kali. Adi sempat berlindung di balik pokok sebab dia terlihat ada kuda yang lalu tanpa ada penunggangnya. Bayangkan dalam hutan macam tu ada kuda yang lalu. Apa maknanya? Akhirnya mereka berjaya keluar dari hutan dengan susah payah. Tak terfikir dah nak tengok jam pukul berapa masa tu. Tapi gangguan tetap ada. Tangan-tangan dan kepala masih muncul dan hilang dari sudut tepi mata mereka. Kemudian mereka terdengar suara burung yang cukup jelas. Disebabkan dah terbiasa kena ganggu masa dekat hutan tadi, Adi yakin itu mesti suara burung jadi-jadian. Burung hitam tu terbang dengan perlahan dekat atas kepala mereka. Ternyata itu bukan burung jadi-jadian, tapi burung biasa. Adi rasa lega selega-leganya. Tiba-tiba Ayu beristighfar dengan perlahan. Kemudian dia terus jatuh pingsan. Adi jadi tak tentu arah. Ada apa lagi ni? Adi yang dah lemah mental dan fizikal mula rasa pitam. Sebelum Adi jatuh pingsan, dia ternampak apa yang membuatkan Ayu ni pingsan. Dekat belakang burung tadi ada yang terbang juga. Nak tahu apa benda? Adi nampak keranda terbang. Adi terbangun dekat pos Cibuna dalam keadaan bingung dan celaru. Bila dia sedar yang kejadian malam tadi tu bukan mimpi, badan dia terus gemetar guys. Ada beberapa orang dekat ruangan tu yang perasan Adi dah tersedar. Terus mereka datang dekat Adi. Salah seorang daripada mereka bagi Adi air teh panas yang bila Adi minum terus membuatkan dia merasa tenang. Lagi seorang duduk dekat sebelah dia sambil mengusap-ngusap belakang dia. Adi perhati seluruh ruangan tu sebab dia belum yakin yang dia dah selamat. "Pakcik, mana kawan saya?" Adi panik sebab Ayu tak ada dekat situ. Ada dekat ruangan sebelah, dia tak ada apa-apa. Kemudian Adi ceritakan semua yang terjadi sampai akhirnya mereka pingsan. Pakcik tu dengar dengan tenang je. Dari reaksi muka pakcik tu, dia tak nampak terkejut sama sekali. Adi ceritakan semuanya, kecuali kejadian Ayu buang pembalut wanita dia dekat dalam semak tu. Yelah, selain takut, ada rasa malu juga sebab dah kotorkan gunung cermai tu. Pakcik tu tanya, macam mana boleh jadi sampai macam ni? Kejadian mistik memang selalu jadi dekat sini, tapi pakcik baru dengar yang sampai parah macam ni. Saya pun tak tahu pakcik. Adi berbohong. Pakcik tu menatap tajam muka Adi, macam nak baca sesuatu dalam fikiran dia. Kemudian pakcik tu tanya, "Maaf nak, maaf ya. Pakcik cuma nak tanya, kamu berzina ke dekat atas tu?" "Astaghfirullahalazim pakcik. Tak ada pakcik. Saya dengan Ayu ni cuma kawan je. Kami bawa kemah masing-masing." Pakcik tu tengok je muka Adi. Dia macam tak yakin dengan jawapan Adi. Tapi memang itu kenyataannya. Adi dengan Ayu ni memang kawan. Mereka tidur dalam kemah masing-masing.
Adi dengan Ayu ni memang rapat tapi taklah sampai bercinta. Tak apalah kalau macam tu, kamu berehatlah dulu. Nanti Adi yang datang bawa makanan dari bawah. Kamu makannya, isi perut tu. Pakcik tu terus keluar dari ruangan tu dan berjumpa dengan beberapa orang yang sejak dari tadi mencuri dengar perbualan mereka. Dari suara yang Adi dengar, mungkin ada sekitar 4 orang dekat luar tu. Tapi Adi tak faham apa yang mereka bualkan sebab mereka bercakap dalam bahasa Sunda. Adi yakin mereka semua berbual tentang dia dan Ayu. Pukul 11 pagi, Adi ternampak beg dia, beg Ayu dengan kasut Ayu ada dekat sudut ruangan tu. Adi buka beg, dia cari handphone dengan charger. Tiba-tiba dia terdengar suara Ayu mengerang dekat ruangan sebelah, meremang terus bulu roma Adi. Tak selesai lagi ke masalah ni? Adi beranikan diri untuk menjenguk ke ruangan sebelah. Dia terasa sebab bila nampak keadaan Ayu macam tu. Ada seorang nenek tengah picit kening Ayu sambil mulut dia terkumat-kamit membaca sesuatu. Dan 3 orang lainnya tengah pegang tangan dan kaki Ayu. Ayu meronta-ronta nak melepaskan diri. Mata dia merah menyala, terbeliak macam nak terkeluar. Masa Ayu tengok ke arah Adi, Ayu terus ketawa berdesis macam ular, kemudian menjerit histeria. Adi terkejut melihat keadaan Ayu tu. Tiba-tiba pakcik tu tarik tangan Adi dan suruh dia minum air teh tadi. Jangan pergi situ nak, duduk dekat sini je. Kawan saya pakcik. Kejap lagi baiklah tu. Dah duduk sini je. Adi terdiam. Tiba-tiba dia teringat tentang meeting bulanan dia, pekerjaan yang paksa dia turun walaupun ada keinginan untuk berkemping semalam lagi. Terlambat dah. Adi terbayang muka bos dia yang marah sebab dia tak datang kerja, laporan-laporan yang kena dia serahkan. Adi mengeluh, "Pakcik, agak-agak petang ni kawan saya boleh tak? Bas ke Jakarta sampai malam kan pakcik? Saya hari Selasa ni dah kena masuk office. Sekarang ni dah hari Rabu nak. Bermaksud dah 3 hari Adi pingsan." Tak lama lepas tu, nenek tadi keluar. Dia berjalan menghampiri kerumunan orang dekat depan. Dia bercakap sesuatu dan yang lain mendengar je. Ada perkataan yang dia cakap membuatkan beberapa orang nampak terkejut, lalu mengangguk-angguk ke kepala, tanda faham. Kemudian pakcik tu datang dekat Adi. "Nak, kita turun dulu ya. Kamu naik dengan pakcik. Nanti kawan kamu ikut turun sekali, sebab motornya ada satu je." Nak tak nak, Adi terpaksa setuju. Masa Adi nak angkat beg dia, pakcik tu melarang. "Dah, biar dekat situ je. Nanti ada yang bawa turun. Jom nak." Lepas pakcik tu start motor, Adi naik kat belakang. Bila nak jalan je, tiba-tiba motor tu mati pula. Adi turun, pakcik tu start balik motor. Adi naik balik. Bila nak jalan lagi, sekali lagi motor tu mati. Kemudian ada 2 orang datang dekat mereka berdua. Salah seorang try start motor tu, lepas tu dia cuba bawa. Lebih kurang 5 meter jalan, dia patah balik. Tapi bila Adi naik motor tu terus mati. Adi dapat rasakan penghuni Ciremai tu tak akan lepaskan dia dan Ayu dengan begitu mudah. Dalam pukul 4 petang, pakcik tu panggil Adi masuk. Dekat dalam, nenek yang merawat Ayu tu dah tunggu. Nenek tu cakap sesuatu dekat pakcik tu. Kemudian pakcik tu bagi tahu Adi yang nenek tu dah berusaha keluarkan makhluk yang masuk dalam badan kawan dia tu. Tapi makhluk yang masuk tu banyak sangat. Bila keluarkan satu, masuk satu. Bila keluarkan satu, masuk lagi satu. Macam tu je. Dan ada satu makhluk yang nenek tu tak mampu keluarkan. Bentuk makhluk tu macam ular hitam yang bertanduk. Adi dengar apa yang pakcik tu cakap dengan rasa cemas. Dari nada suara pakcik tu macam ada berita yang lebih buruk lagi. Memang betul, pakcik tu cakap lagi, makhluk tu dendam dengan Ayu sebab Ayu dah kotorkan rumah dia. Jadi makhluk tu nak ambil dia, nak dikahwin ni. Adi betul-betul panik masa tu. Terus dia cakap, "Pakcik, tolong pakcik. Cakap saya minta maaf. Tolong pakcik. Nek, tolong nek." "Ya nak, bertenang ya." Nenek tu cakap makhluk tu tak jahat. Dia tahu dengan perangai pendaki sekarang. Tapi kelakuan Ayu tu dah melampau. Adi terasa lega sikit. Tapi pakcik tu cakap makhluk tu boleh lepaskan Ayu dengan syarat malam tu juga Adi kena ambil kotoran yang Ayu buang tu. Tahu kan? Betul, bekas pembalut wanita tu. Dipendekkan cerita, selepas solat maghrib, pakcik tu cakap dekat Adi, "Nak, lepas solat isyak nanti terus pergi ya. Jangan takut, baca bismillah.
Doa jangan putus. Adi cuma diam dan mengangguk. Kemudian pakcik tu cakap lagi, syaitan atau apa saja tak boleh memudaratkan kalau Adi sentiasa ingat Allah. Cuma Allah sebaik-baik pelindung. Selesai isyak, Adi isi beg dia dengan 2 botol air mineral, pakai headlamp dan bawa lampu suluh. Adi tengok sekali lagi keadaan Ayu. Dia sedang tidur dan masih ditemani oleh nenek tadi. Nenek tu tersenyum seakan-akan memberi restu dekat Adi. Dekat luar, pakcik tu dah menunggu. Adi cium tangan dia sambil minta doa daripada pakcik tu. Kemudian pakcik tu bagi Adi 1 bungkusan dari kain putih. Dalam bungkusan tu berisi tanah. Nanti Adi kena tabur tanah tu dekat belakang pondok yang ada di pos Condong Amis. Lepas tu kainnya Adi kena bawa. Lepas dah jumpa apa yang dia cari, Adi kena bungkus benda tu dengan kain ni. Adi terus mengangguk. Dengan menarik nafas dalam-dalam, Adi berangkat. Dalam perjalanan, ada seekor burung yang entah dari mana selalu mengekori Adi. Lampu suluh Adi fokuskan ke tanah. Semakin jauh Adi berjalan, makin seram dia rasa. Adi berhenti di batas ladang. Dekat depan dia sekarang terbentang hutan pinus. Aura mistik mula terasa dari semua tempat. Dengan ucapan bismillah, Adi melangkah. Tiba-tiba Adi tercium bau yang sangat busuk. Bulu tengkuk dia meremang, menggigil-gigil tangan Adi yang pegang lampu suluh tu. Adi paksa juga jalan walaupun perlahan-lahan. Dia sebenarnya nak patah balik, tapi bila dia teringatkan Ayu, Adi batalkan niat dia. Bau busuk tu hilang, diganti pula dengan bau bunga melati. Sumber bau tu macam dekat je, seakan-akan ada dekat belakang dia. Bulu roma Adi meremang bila membayangkan makhluk apa yang ada dekat belakang dia. Dia istighfar dan terus berjalan makin cepat. Dalam situasi macam tu, tiba-tiba Adi teringat tentang legenda Nini Pelet yang kononnya berkeliaran di antara pokok-pokok pinus dekat kawasan tu di waktu malam. Dan sosok Nyai Kembang, pengantin wanita yang mati saat tengah mengandung, dan mayatnya dibangkitkan semula. Adi terbayang sosok Nyai Kembang tu ada dekat belakang dia, menyeringai dengan wajah yang pucat. Adi panik dan terus berlari. Adi tak tahu berapa lama dah dia lari, sampaikan dia tak sedar jalan dah mula menanjak naik ke atas. Bayangan Nyai Kembang yang menyeringai tu amat menyeramkan hingga akhirnya Adi tersungkur sebab kaki dia tersadung akar yang melintang. Dekat sekitar dia bukan lagi hutan pinus, tapi pokok-pokok tua yang bersaiz raksasa. Jauh di depan dia, Adi ternampak satu bayangan pondok kayu yang diselimuti kabus nipis. Adi terus suluh ke arah pondok tu. Mungkin ini pondok Condong Amis yang dimaksudkan pakcik tadi. Secara perlahan Adi mendekati pondok di tengah hutan tu. Keadaannya cukup menakutkan. Adi berhenti lebih kurang 10 meter depan pondok tu dan menyuluh ke setiap ruang pondok tersebut. Adi terasa lega sebab tak ada apa-apa benda yang bersembunyi dekat situ. Kemudian Adi ambil bungkusan putih yang berisi tanah tu. Dia tuang tanah tu ke atas tangan. Lepas tu dia tarik nafas dalam-dalam dan terus berlari dekat belakang pondok tu sambil dia tabur tanah seperti apa yang pakcik tu suruh. Tiba-tiba muncul satu wajah putih timbul di antara semak-semak tu. Matanya terbeliak pandang Adi. Adi terus jatuh terduduk sambil menjerit-jerit ketakutan. Adi beranikan diri untuk buka mata. Makhluk tu berdiri sambil bercekak pinggang. Tiba-tiba makhluk tu bersuara, "Engkau apa hal weh?" Bila Adi tengok betul-betul, rupa-rupanya makhluk tu manusia biasa, pendaki. Kemudian dia bersuara lagi. Kali ni tangan dia tunjuk-tunjuk dekat bawah pondok. "Engkau apa hal? Habis mi aku tak boleh makan lagi." Adi terkejut. Mata dia pandang mi, pandang orang tu. Pandang mi, pandang orang tu. Memang betul, mi tu dah bercampur dengan tanah merah yang Adi tabur tadi. Makhluk tu memang orang biasa yang pakai baju kemeja panjang warna hitam, seluar kargo dan running shoes. Adi pandang ke arah kaki orang tu. Memang kaki dia jejak tanah. Dia kemudiannya tolong Adi untuk berdiri. Lepas tu dia tengok Adi dari atas sampai ke bawah. Kemudian dia tanya, "Engkau apa hal tadi?" Maaf bang, saya betul-betul tak tahu ada orang dekat sini."
Naik berapa orang? Sendiri. Orang tu tingginya sama dengan Adi, mungkin berumur dalam lingkungan 50-an, tapi nampak muda. Dia pakai spek mata bulat. Kemudian dia bersuara lagi, tak disarankan trekking malam sorang-sorang dekat Cermai ni. Memang dapat izin untuk naik dekat bawah tadi? Ya bang, dapat. Tak apalah, berehatlah dulu. Nak mi, biar aku masak dulu. Yang tadi kena buang sebab kau. Sekarang Adi dapat melihat dengan jelas. Dekat belakang pondok tu ada beg dia disandarkan dekat tiang kayu. Siapa nama kau? Dari mana? Saya Adi bang, dari Jakarta. Abang? Aku Moka. Adi tak peduli pun Moka tu dari mana. Dia rasa sangat bersyukur sebab dia tak berseorangan dekat gunung tu. Selepas mi masak, dia keluarkan mangkuk plastik dari begnya, letak mi dan bagi dekat Adi. Moka makan mi guna manstin. Sambil makan tu, Moka asyik parati je si Adi. Lepas habis makan, dia merokok sambil berkata, jadi engkau lah orangnya ya? Maksud abang? Korang ni semua pendaki sama je, nak kotorkan gunung je, tak ada rasa hormat. Oh jadi abang dah tahu ya? Mak Encep kirim kau dekat aku. Dia dah ceritakan semuanya. Mulai dari sini, kau dengan aku sampai ke atas. Mak Encep? Mak Encep siapa bang? Budak-budak memang tak ada rasa hormat dengan orang tua. Mak Encep yang dari semalam tolong kau dengan kawan kau tu, kalau tak ada Mak Encep, kawan kau dah dibawa ke alam lain. Rupanya nenek yang jaga Ayu di Cibuna tu namanya Mak Encep. Adi memang sama sekali tak bertanya nama nenek tu. Pakcik tu pun sama. Mak Encep jugalah yang jaga kau masa kau lalu dekat hutan pinus tadi. Sebab tu kau boleh selamat sampai dekat sini. Kalau tak, kau dah kena makan dengan setan pengantin tadi. Tapi bang, saya jalan sendiri tadi. Mak Encep, setan pengantin? Muka tak menjawab. Dia cuma tersenyum sinis sambil packing beg dia. Selesai packing, Muka berkata, mulai dari sini, perjalanan kita tak akan mudah. Kau ikut je aku. Baca doa-doa yang kau tahu. Fikiran jangan kosong. Kita bakal disambut oleh semua penghuni Cermai yang bermacam-macam bentuk, dari yang menyamar jadi manusia sampailah yang mukanya hancur. Siapkan mental kau. Kalau kau tak selamat dekat sini, kawan kau dekat bawah pun tak akan selamat. Kau ingat dua benda ni. Kalau tiba-tiba muncul bunyi gemelan, apa pun yang terjadi, kita kena diam. Jangan bergerak. Faham? Ya bang. Yang keduanya apa bang? Kau akan nampak banyak penampakan nanti, tapi ada satu penampakan yang paling berbahaya. Penampakan apa bang? Penampakan kalung wewe. Itu yang macam mana bang? Habis saya nak buat apa kalau dia muncul? Abang Moka jelaskan yang kalung wewe tu bentuknya perempuan telanjang. Rambutnya kusut masai, lehernya mengiring macam patah, lidahnya terjelir keluar, titiknya panjang sampai ke peha. Kalau dia muncul, kau kena pura-pura tak nampak. Apa pun yang dia lakukan, walaupun muka dia melekat dekat muka kau, kau kena pura-pura tak nampak. Kalau tak, apa jadi bang? Kalau dia tahu yang kau boleh nampak dia, dia akan tarik kau naik atas pokok. Maksudnya kau akan ditarik ke alam dia dan kau tak boleh balik lagi. Berdoa je makhluk tu tak muncul. Susah nak tolong orang yang dah dicolik kalung wewe ni. Kau kena berhati-hati kalau tercium bau khasnya. Kalau bau tu muncul, mesti dia ada. Bau apa bang? Bau pandan. Adi pandang ke tanjakan jalan yang akan mereka lalui. Kabus tebal di hujung tanjakan jalan tu seakan-akan gerbang masuk ke dunia lain. Abang Moka pikul beg dan terus berjalan. Sambil baca bismillah, Adi ikut berjalan dekat belakang dia, masuk ke dalam kabus. Aura mistik mula terasa. Suasana sunyi sepi. Tak ada satu pun bunyi binatang malam tu. Yang terdengar hanya bunyi langkah kaki dan nafas yang semakin kuat. Tapi disebabkan Abang Moka ada, Adi berani untuk melihat di sekeliling dia. Keadaan sangat gelap. Bayangan pokok-pokok bersaiz raksasa muncul di antara kabus-kabus tebal tu. Tiba-tiba Abang Moka berhenti mengejut. Kemudian dia berkata, fikiran jangan kosong. Mula baca doa. Dari jauh, Adi nampak ada sesuatu bergerak ke arah mereka dengan cepat. Kabus putih bergulung-gulung melanggar mereka, kemudian hilang. Abang Moka berdiri tak bergerak. Adi nampak apa yang membuatkan Abang Moka tak berganjak. Ada seekor lipan sebesar peha orang dewasa
merayap perlahan-lahan melintangi trek tu. Adi terdiam kaku, mengharapkan makhluk tu segera hilang. Tapi lipan tu merayap semakin mendekat, sampaikan sesungut lipan tu sentuh betis Adi. Tiba-tiba Abang Muka keluarkan parang dan menetak lipan tu menjadi dua. Sebelah badannya mengelupur dekat atas tanah, sebelah lagi terus merayap ke peha Adi. Adi menjerit sambil mengkibas-kibaskan kaki dia. Abang Muka tarik lipan tu, terus dia hempas ke tanah, lalu dia buang ke tengah semak. Lepas kejadian tu, Abang Muka pandang Adi sambil berkata, "Malam masih panjang boy." Tak cukup nafas Adi ikut Abang Muka dekat belakang. Walaupun beg dia besar, tapi langkah dia nampak ringan. Ada satu pin yang melekat dekat beg dia, tapi Adi tak nampak bacaan tulisan tu. Kemudian Abang Muka cuit bahu Adi dan tunjuk dekat atas. Bila Adi tengok dekat atas, badan dia macam terkena elektrik. Dekat dahan pokok yang paling tinggi, nampak sosok perempuan. Kakinya berjuntai je ke bawah. Abang Muka berkata sambil tersengih, "Kuntilanak." Kaki Adi gementar habis. Rasa macam tak ada tenaga nak bergerak, walau sekuat mana pun dia cuba. Bukan cuma ada satu, tapi sosok tu ada di setiap cabang yang jumlahnya sekitar puluhan. Tergantung di sana sini, hanya diam, tak bergerak, tak bersuara. "Bang, tolong." Dengan suara terketa-keta, Adi minta tolong. Abang Muka ketawa tengok Adi yang dah berpeluh-peluh. Kemudian dia pegang tangan Adi, terus dia ajak jalan dan berkata, "Macam tu je yang dia orang boleh buat. Tak boleh buat lebih-lebih. Kuntilanak tak akan cekik kau, apa lagi nak gigit. Cuma boleh muncul dan berharap manusia yang diganggu mentalnya lemah macam kau." Adi kagum dengan Abang Muka. Dia tak ada rasa takut sama sekali. Jalan semakin ke atas. Penampakan muncul di mana-mana. Bahkan dekat tepi trek pun ada. Bukan kuntilanak je yang ada. Ada yang muncul tanpa kepala, ada yang tak ada rahang, ada yang kepalanya terbelah dua guys. Ada yang lain muncul dengan organ badan yang hancur. Semakin aneh bentuknya, menandakan rendahnya level mereka di dunianya. Yang boleh mereka lakukan cuma muncul dan hilang, muncul dan hilang. Macam tu je. Kalau kau takut dengan godaan makhluk level rendah ni, itu menandakan rendahnya level iman kau boy. Sebaliknya, semakin sempurna bentuknya, menandakan semakin tinggi levelnya. Makhluk-makhluk yang macam ni wajib kita berhati-hati. Bukan cuma bentuknya, pakaiannya, tingkah laku dan tutur katanya. Setan-setan yang paling baik adalah setan-setan yang paling bahaya boy. Kadang-kadang susah nak bezakan manusia dengan setan. Abang Muka teruskan perjalanan sambil merokok. Kuntilanak yang berdiri dekat trek disembur dengan asap rokok terus hilang. Sambil berjalan tu, Abang Muka berkata, "Dari dulu lagi di gunung ni dah tak terkira banyaknya pendaki yang hilang boy. Setiap generasi mesti ada orang yang tak beretika, buat sampah, berzina, cakap sebarangan, cabar mencabar. Dah jauh berjalan, mereka berhenti di satu persimpangan. Jalan di sebelah kanan nampak macam jarang orang lalu sebab batu-batu dekat situ berlumut, tanda jarang dipijak orang. Jalan sebelah kiri pula terbuka luas, nampak macam selalu dilalui." Abang Muka terus tanya Adi, "Kalau kau terpaksa berjalan sendiri, jalan mana yang kau pilih?" "Kiri bang." "Kau mati. Jalan sebelah kiri ni tak ada. Di sebalik semak-semak ni cuma jurang, perkuburan buat banyak pendaki." Adi tersedar rupanya tak ada persimpangan pun dekat situ. Jalan sebelah kiri tu dah berubah jadi semak belukar. Mereka teruskan perjalanan. Semakin ke atas, penampakan semakin menjadi-jadi. Malah makhluk-makhluk ni semakin berani. Ada satu bayangan hitam berjalan terus selanggar Adi dan meninggalkan bau hanya darah. Ada bayangan yang melompat dari pokok ke pokok. Bunyi nafas kadang-kadang terdengar mengeram, suara ketawa, menangis, suara-suara bayi
dan bunyi kuda. Bau-bauan muncul dan hilang silih berganti. Bau busuk bangkai tercium dari bawah pokok yang tumbang, diganti pula dengan bau wangi bunga melati. Sesekali terhidu bau hanyir darah. Tiba-tiba Abang Moka berhenti mengejut dan memberi isyarat untuk diam. Serta-merta semua bau-bauan tu terus hilang, diganti dengan satu bau. Adi cuba ingat, bau apa tu? Macam pernah dia bau. Bulu roma Adi terus meremang bila dia sedar bau tu adalah bau pandan. Kalung wewe. Jantung Adi terus berdebar-debar. Bau pandan semakin dekat. Adi tak mampu nak bergerak. Kaki bagaikan terpaku di tanah. Mata Adi meliar mencari sosok tu ada dekat mana. Bahkan Abang Moka sendiri pun mengelak dari berjumpa sosok tu. Jantung Adi rasa nak tercabut bila dia sedar sosok tu tepat berada di atas dia. Wajahnya tu tutup dengan rambut yang kusut masai. Tangannya yang penuh luka dan bernanah berjuntaian ke bawah. Semakin Adi berusaha untuk diam, badan dia semakin gemetar. Adi terus tutup mata dan cuba bayangkan hal lain supaya bayangan kalung wewe tu hilang dari fikiran dia. Dia cuba membayangkan suasana pejabat, keriuhan masa makan tengah hari dan kesesakan lalu lintas bila nak balik ke rumah. Berhasil juga dia tenangkan diri. Badan dia dah kurang gemetar. Tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh dekat belakang dia. Badan Adi terus gemetar balik, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Adi yakin kalung wewe ada dekat belakang dia. Belakang Adi terasa panas. Beg yang dia bawa terasa semakin berat. Kemudian ada tangan yang muncul dari belakang. Luka dan berbau busuk. Kukunya yang panjang dan hitam menyentuh pipi Adi. Masa ni Adi dah tak sanggup tutup mata. Dia tengok jari jemari yang bergerak perlahan belai pipi dia. Tiba-tiba jari tu hilang. Tapi Adi masih tak berani nak bergerak. Firasat dia mengatakan makhluk tu masih ada lagi dekat sekitar tu. Cuma dia je yang tak nampak. Tiba-tiba ada tangan yang mencengkam pinggang Adi dari bawah. Tangan lagi satu bergerak perlahan naik ke perut, naik ke dada, hingga akhirnya mencengkam bahu dia. Dan dengan perlahan muncul satu wajah yang mengerikan di antara dua tangan tu. Mata makhluk tu menatap kosong ke mata Adi. Wajahnya hancur dan bernanah. Dahinya penuh dengan luka yang bernanah. Dan yang paling ngeri, bila makhluk tu buka mulutnya, menampakkan ulat-ulat yang mengeliat dalamnya. Mulut tu terbuka semakin besar dan besar. Tangannya mencekik leher Adi. Mulut tu semakin mendekat dan mendekat. Dan Adi terus pingsan. Bila Adi tersedar, benda pertama yang dia nampak muka Abang Moka. Badan dia terasa lemah, tak dapat nak bergerak. Kepala terasa sakit dan ada rasa sakit di sekitar leher dia. Bila Adi sentuh leher dia, dia tengok ada darah dekat jari dia. Terus Adi tersentak. Dia ingat lagi saat kuku-kuku hitam kalung wewe menusuk ke leher dia. Abang Moka terus berkata, "Dah, tenang, jangan panik. Setan tu dah tak ada." Sambil bagi Adi minum air panas. Adi kembali tenang. Tapi rasa sakit di sekitar leher dia masih terasa panas. Bekas hitam tu mungkin tak akan hilang selama berminggu-minggu. "Terima kasih bang." Sambil kemas alat memasak air tadi, Abang Moka cakap, "Bukan aku. Berterima kasih dekat Nyi Linggi." "Nyi Linggi siapa bang?" "Budak-budak memang tak tahu adab. Nyi Linggi tu rumah dia dekat Batu Lingga, tempat kau dengan Ayu kotokan." Tapi dia orang kan bang?" Abang Moka datang dekat Adi dan berbisik, "Penguasa Cerimai." Mereka meneruskan perjalanan. Semakin ke atas, hutan semakin tebal. Sosok-sosok kuntilanak masih muncul di sana sini.
walau tak sebanyak tadi. Muncul pula penampakan-penampakan baru yang menyerupai manusia biasa, tapi tak ada aura mengancam dari sosok-sosok tu. Yang ada cuma aura penderitaan. Sosok tu ada di merata-rata tempat. Ada yang tidur di trek, bawah pokok, ada yang menangis di antara semak-semak. Semua sosok tu adalah lelaki. Wajahnya nampak seperti wajah orang kampung biasa. Ada di satu tempat tu, Adi terpaksa berjalan dengan berhati-hati sebab takut terpijak penampakan tu yang baring dekat trek. Akhirnya mereka sampai di tempat Adi dan Ayu mendirikan kemah pada malam pertama mereka mendaki. Dekat situ ada satu kemah dan penanda berwarna kuning di pokok yang bertulis kuburan kuda. Adi terasa lega sebab ada orang lain dekat gunung tu. Dekat situ Adi nampak ada 2 orang pendaki yang tengah sibuk memasak dan 1 orang lagi duduk di pintu kemah sambil perhatikan kawan-kawan dia. Tapi penampakan tetap ada. Di sekitar mereka, hantu-hantu berwujud orang kampung ada di mana-mana. Sebahagian besarnya berkerumun dekat sekitar pendaki yang tengah memasak tu. Mereka nampak kelaparan. Baru je Adi nak tegur pendaki-pendaki tu, Abang Muka cuit bahu Adi sambil menggeleng-gelengkan kepala. Sekarang ni mereka tak nampak kita, boy. Kita dan mereka ada di tempat yang sama, tapi berbeza dimensi. Sia-sia je, mereka tak akan dengar. Kemudian Adi bertanya pasal sosok-sosok hantu kurus yang menyerupai orang kampung tu. Abang Muka cakap mereka tu orang kampung biasa yang tinggal dekat kaki gunung. Dibawa ke gunung ni jadi buruh paksa zaman Jepun dulu. Diseksa dengan laparnya dan akhirnya dibunuh. Mayatnya dibuang di kawasan ni. Selepas mendengar penjelasan dari Abang Moka tu, mereka pun meneruskan perjalanan. Adi rasa sedih sebab kena berpisah dengan pendaki-pendaki tu. Bagi dia, mereka adalah simbol kehidupan yang normal, sementara dia kena pergi ke kerajaan gaib Gunung Cermai. Tiba-tiba Adi terdengar bunyi gemesik semak-semak di kanan dan kiri dia, dan ternampak ada kelibat yang berjalan mengiringi langkah mereka dengan bunyi nafas yang kuat. Adi terus cuit Abang Muka, "Bang, bang." Tapi Abang Muka tepis tangan Adi dan buat isyarat supaya terus berjalan. Adi yang ketakutan terus mencuit-cuit Abang Muka sampai Abang Muka rasa bengang. Kemudian dia berhenti dan berkata, "Susah betul lah kau ni. Kau dengar betul-betul aku nak cakap. Tak ada yang dapat pastikan rupa kalung wewe tu. Tadi aku kata kebanyakan orang yang diculik kalung wewe jarang balik. Betul. Ada sebahagian yang boleh ditolong walaupun susah, tapi mereka tak kembali dalam keadaan normal. Sesiapa pun yang dah ditetek kalung wewe dah tak boleh bercakap. Kalung wewe tak akan membiarkan mangsanya terlepas dan ceritakan bentuknya yang menjijikkan kepada orang lain." Adi mula gemetar bila terbayangkan bentuk kalung wewe yang sungguh menjijikkan tadi. Kalung wewe tu masih ikut kita sampai sekarang. Dia tak akan lepaskan kau, boy. Tapi dia tak boleh mendekat sebab sejak kejadian tadi kita dijaga di kiri kanan oleh makhluk lain. Makhluk apa, bang? Harimau. Tak sangka ada juga makhluk gaib yang baik dengan manusia, ya bang. Baik ada makna, boy. Maksud abang? Sebagai ganjaran, ada sesuatu yang akan dikorbankan. Adi berpeluh-peluh. Kaki dia mula sakit. Semakin ke atas, semakin curam. Abang Muka kejap-kejap berhenti nak tunggu Adi yang dah mula termengah-mengah. Adi dah tak peduli pasal harimau dekat kanan dengan kiri dia, atau kalung wewe yang sedang mengawasi dia entah di mana. Selama mereka tak menampakkan diri, dah cukup baik bagi dia. Selepas lalu dekat pos kuburan kuda, penampakan hantu-hantu orang kampung tu semakin berkurangan hingga semuanya hilang sama sekali. Sesekali muncul pocong yang membuatkan Adi melompat terkejut. Abang Muka ketawa terbahak-bahak bila tengok Adi panik. Memang betul abang kata tadi, makhluk-makhluk macam tu cuma boleh muncul dan hilang. Muncul dan hilang je, tak boleh buat apa-apa. Yang aku maksudkan tadi kuntilanak, boy. Aku tak ada sebut pocong.
Lah, kalau pocong macam mana pula bang? Abang Moka jelaskan, pocong tu sama macam ular tedung penyembuh. Tapi pocong ni penyembuh di dunia gaib. Dan Abang Moka sarankan kalau ternampak pocong, terus lari. Jangan sampai kena ludah dengan pocong. Kalau tak, mata boleh jadi buta. Lepas tu Adi tanya, bang, betul ke kalau kita ambil tali ikatan pocong, kita boleh jadi kaya? Buat apa susah-susah nak ambil tali dia? Kalau sekadar nak kaya, nak kebal, kau doa je minta dekat pocong. Tapi kau gila nak buat macam pai macam tu. Pocong kerja cipta kau. Manusia makin hari makin aneh. Jadi tak hairanlah aku kalau sampai parah macam ni masalah kau. Hidup kau jauh dari agama, boy. Adi termenung mendengar jawapan Abang Moka tu. Memang betul apa yang dia cakap. Hidup Adi dah melencong jauh dari agama. Adi bertekad dalam hati, kalau berjaya keluar dari sini, dia tak akan tinggal solat. Tiba-tiba terdengar bunyi benda jatuh. Adi mencari-cari dari mana sumber bunyi tu. Abang Moka pun terdengar sekali. Rupa-rupanya dari tanjakan dekat depan mereka ada kepala tanpa badan. Dengan perlahan, kepala tu berputar menampakkan wajahnya. Mulutnya terkoyak sampai ke telinga. Lidahnya panjang menjulur keluar air liur melitik-litik. Matanya yang tertutup perlahan-lahan dibuka. Di sebalik kelopak mata tu kosong, tak ada apa-apa, hanya lubang hitam je. Perlahan-lahan kepala tu terangkat ke udara. Di bawah kepala tu kelihatan tulang leher yang hanya ada urat dan otot, dan di bawahnya lagi tergantung organ tubuhnya macam penanggal. Makhluk tu melayang 2 meter dari tanah. Sambil ketawa, dia terbang ke arah Adi dengan cepat. Adi tak mampu bergerak. Tapi dengan sepantas kilat, Abang Moka tangkap makhluk tu dan baling ke tanah. Terus dia pijak-pijak sampai hancur. Lepas tu macam tak ada apa-apa yang jadi. Abang Moka terus berjalan, tinggalkan Adi dekat belakang. Adi yang masih lagi dalam ketakutan perlukan beberapa minit untuk mampu berjalan lagi. Walaupun ngeri, Adi terpaksa lalu dekat sisa-sisa makhluk tu yang dah hancur tapi masih bergerak-gerak lagi. Tiba-tiba Adi rasa kaki dia tak boleh bergerak. Adi tak sedar yang dia dah terlalu dekat dengan semak-semak dan kaki dia tersangkut dekat akar. Adi terus mengimbas-ngimbas akar tu. Bila dia pegang, sebenarnya bukan akar, tapi tangan putih, pucat. Beberapa pasang tangan putih lainnya muncul dan tarik Adi ke dalam semak. Adi cuba minta tolong, tapi suara dia tak terkeluar. Adi terus ditarik makin ke dalam semak. Dia rasakan ada sesuatu yang basah melekat dekat telinga dia dan berbisik, "Mati, mati, mati." Terus Adi pingsan. Bila Adi sedar, Abang Moka ada dekat depan dia. Pipi terasa sakit sebab Abang Moka baru je tampar muka Adi dengan kuat. Kemudian Abang Moka bersuara, "Aku dah cakap, fikiran jangan kosong. Tempat macam ni kau tak boleh mengelamun, faham?" Abang Moka tarik tangan Adi keluar dari trek. Mereka teruskan perjalanan dan sampai di satu jurang yang mengerikan. Adi terdengar suara tangisan dan suara orang minta tolong dari dasar jurang tu. Kadang terdengar jauh, kadang terdengar dekat. Itu jeritan minta tolong dari pendaki-pendaki yang hilang dan tak pernah ditemui lagi. Mereka salah apa bang? Dekat gunung ni kau tak perlu salah apa-apa pun boy. Kau mengelamun pun boleh hilang. Jangan silap boy, setan bukan je boleh colip kau, dengan jiwa kau pun dia boleh colip sekali. Sebab tu bila aku cakap kau dengar. Bang, tolonglah mereka dulu bang. Itu bukan urusan aku. Abang Moka tarik Adi untuk teruskan perjalanan. Tapi Adi kejap-kejap tengok belakang, kejap-kejap tengok belakang, sebab dia sedih tengok pendaki-pendaki yang hilang tu. Tiba-tiba Abang Moka bersuara, "Mata kau ke mana tu?" Bila Adi toleh ke depan, dia terkejut sebab
Muka dia hampir terlanggar dengan sepasang kaki yang tergantung. Disebabkan terkejut dan hilang keseimbangan, Adi jatuh terduduk. Adi tengok kaki tu, dan ternyata kaki tu adalah kaki budak kecil yang umurnya lebih kurang sebaya adik dia. Lehernya patah dan terikat tali yang digantung dekat cabang pokok. Adi tersentak bila dia sedar dekat depan dia sekarang ada sebuah tanjakan curam dengan pokok-pokok besar bercabang dengan ranting-rantingnya yang lebat sampaikan bulan pun tak nampak. Dekat setiap dahan-dahan pokok tu ada mayat-mayat yang tergantung, satu di setiap dahan. Adi terpaku bila dia tengok pemandangan yang sangat mengerikan tu. Kemudian Abang Moka cakap, "Jalan boy, hormat orang yang dah mati." Mereka teruskan perjalanan lagi. Dan akhirnya ternampak ada satu tulisan penanda di sebatang pokok yang bertulis, "Bapa Tere." Adi tak bertanya tentang mayat-mayat yang tergantung tu. Dia sama sekali tak ingin mendengar kisah sedih tentang masa hidup mayat-mayat tu dulu. Tanjakan semakin curam dari sebelumnya. Dengan susah payah Adi mendaki tanjakan tu. Yang paling menghairankan Adi, Abang Moka ni tak nampak letih langsung. Siap merokok lagi sambil berjalan. Tiba-tiba suasana jadi sunyi sepi. Tak ada bunyi apa pun. Bunyi haiwan pun tak ada. Senyap je. Dari atas tanjakan, Abang Moka bagi isyarat suruh diam dan jangan bergerak. Nak tahu kenapa? Sayup-sayup terdengar bunyi gamelan Jawa. Mula-mula bunyi tu terdengar jauh dan perlahan. Lama kelamaan bunyi tu semakin dekat, diiringi bau wangi bunga kantil yang semakin pekat. Yang terjadi selanjutnya adalah dekat depan Adi bukan lagi tanjakan curam, tapi ada tangga batu. Dekat puncak tangga tu ada kabus nipis, diterangi dengan cahaya dari api obor dekat kiri dan kanan dia. Bunyi gamelan tadi terdengar jelas. Sumbernya ada di hujung tangga tu. Tapi Adi tak nampak apa pun selain tangga batu tu. Di sekitar dia hanya berkabus. Adi panik bila dia sedar dia bersorangan dekat situ. Abang Moka tak ada. Badan Adi terus berpeluh-peluh. Dia jatuh terduduk, kaki jadi terlalu lemah. Dan bau bunga kantil tu datang lagi. Dengan kedua-dua tangan Adi seret badan dia ke tepi trap untuk sembunyi sebelum pemilik bau bunga tu muncul. Bau bunga kantil tu semakin pekat. Adi beranikan diri mengintip ke arah tangga batu tu. Dia nampak ada sesuatu melayang dari bawah, kemudian berhenti dekat tempat Adi berdiri tadi. Lepas tu melayang ke atas dan hilang di sebalik kabus. Itu adalah sosok nenek tua, pakai serba hitam dan rambutnya sangat panjang. Adi betul-betul cemas sekarang, tak tahu nak buat apa lagi. Dia terasa bodoh sebab terlalu bergantung dengan Abang Moka. Padahal dekat Cibuna tadi dia dah bertekad akan buat semua ni sendiri. Adi yakin dia dah tersesat di alam lain. Adi cakap dekat diri dia sendiri, "Aku kena bertenang. Aku tak boleh mati dekat sini." Tapi sekejap je Adi boleh bertenang. Bila kabus tu mula dah menipis, Adi ternampak sesuatu yang membuatkan dia menjerit. Tapi belum sempat dia nak menjerit, ada tangan yang menekuk mulut dia. Rupa-rupanya Abang Moka sambil bagi isyarat untuk bertenang. Dekat depan Adi banyak tubuh pendaki. Malah ada satu tubuh betul-betul dekat tepi dia. Yang lain berselerakan. Mereka semuanya tertidur, tapi kulitnya sepucat mayat. Abang Moka suruh Adi berdiri dengan tenang dan ikut dia. Abang Moka berjalan menjauhi tangga batu tu, masuk menebus kegelapan hutan. Adi jalan berjingkit-jingkit supaya tak mengeluarkan bunyi apa pun. Adi perasan
Dia diekori oleh seekor gagak dari atas, melompat-lompat dari dahan ke dahan. Kemudian Adi bertanya, "Abang dari mana tadi?" "Tu siapa bang? Mereka tadi." "Ini bukan tempat kau lagi boy. Jangan sampai ada yang tahu kita dekat sini. Itu pendaki yang..." "Udahlah, kau tak perlu tahu. Janji jangan sampai mereka terbangun." Mereka berjalan semakin jauh masuk ke dalam hutan. Adi tercengang bila dia toleh ke kanan. Dari kejauhan, di antara hutan dan kabus, ada sebuah bangunan besar dengan menara-menara yang tinggi, macam istana. Rupanya dari situlah sumber bunyi gemelan tu. Adi cuba tak membayangkan makhluk-makhluk apa yang ada dekat dalam sana dan fokus ke belakang Abang Muka yang berjalan dekat depan dia. Suasana dekat sekitar senyap sunyi. Tak ada satu pun bunyi binatang hutan. Mereka pun sampai dekat tepi hutan. Abang Muka berhenti sambil bagi isyarat untuk berundur beberapa langkah dan sembunyi di sebalik semak. Dekat depan mereka sekarang terbentang tanah lapang yang luas. Tak tahu berapa luasnya sebab gelap dan tertutup dengan kabus. Abang Muka berkata, "Boy, kita dah sampai. Mulai dari sini kau jalan sendiri. Ingat, untuk apa kau jauh-jauh ke sini kan?" "Ya bang, ambil pembalut yang Ayu buang." "Jalan lurus je. Jangan buat bising. Jangan tarik perhatian. Jangan sampai Nyilinggi tahu." "Tapi bukankah Nyilinggi baik bang? Kan dia yang tolong masa ada kalung wewe tadi." "Biar aku jelaskan. Nyilinggi yang bagi syarat untuk ambil sampah tu tadi. Dia yang buat kau naik sampai ke sini boy. Ada sebab kenapa dia tolong kau tadi. Dia nak kau sampai ke istananya tanpa ada luka." "Apa maksudnya bang?" "Syarat tu cuma tipu muslihat je boy. Nyilinggi tu cari menantu nak dikahwinkan. Kau faham tak?" "Siapa yang nak dikahwinkan bang?" "Engkau lah boy." "Maksudnya Adi dah masuk perangkap." Tubuh dia menggigil. Abang Muka dengan selamba keluar rokok dan menghisapnya dengan tenang. Kemudian Adi bertanya, "Jadi abang hantar saya ke sini supaya saya boleh dikurbankan?" Abang Muka menghembuskan asap rokoknya ke muka Adi sambil menjawab, "Aku ada dekat sini untuk pastikan kau naik dengan selamat, untuk ambil sampah tu supaya kawan kau selamat, dan pastikan kau turun dengan selamat. Cuma kau yang boleh tolong kawan kau, dan cuma aku yang boleh tolong kau." Ya bang, maaf bang. Sekarang kau jalan terus ke depan. Kalau dah jumpa sampah tu, kau bungkus dengan kain putih yang kau bawa tu. Terus balik ke sini." Kemudian dengan mengendap-endap, Adi melangkah menuju ke tanah lapang tu. Kabus bergerak perlahan-lahan walaupun tak ada angin. Semakin jauh Adi melangkah, kabus semakin tebal. Dari jauh kelihatan bayangan hutan dan istana Nyilinggi. Tiba-tiba Adi tersentak bila dia ternampak ada sesuatu di sebalik kabus dekat depan dia tu. Adi terus berhenti dan memandang bayangan dalam kabus tu. Perlahan-lahan Adi bergerak. Semakin dekat dia berjalan, semakin jelas bayangan tu. Nampak macam longgokan sesuatu. Adi terkejut dengan apa yang dia nampak. Itu adalah kubur baru dan tanahnya masih merah lagi. Dekat atas kubur tu ada pembalut yang Ayu buang. Dari pembalut tu keluar darah segar berbau hanyir. Lelehan darah tu mengalir ke bawah hingga menjadi takungan darah. Dan yang lebih memeranjatkan Adi adalah nama Ayu tertulis dekat batu nisan kubur tu, lengkap dengan tarikh lahir dan tarikh kematian dia pada hari tu. Dengan tangan yang gemetar, Adi keluarkan kain putih dari poket dia. Terus dia angkat pembalut yang masih ada darah tu dan segera dia bungkus. Adi perasan dari sudut mata dia ada sesuatu yang bergerak. Adi terkejut dan jatuh terduduk bila dia nampak ada makhluk yang sedang menjilat darah dekat tempat takungan darah tadi tu. Wajahnya penuh dengan darah, lidahnya panjang terjulur keluar, tangan dan kakinya membongkok macam kucing. Rambutnya panjang, basah dan matanya menatap ke arah Adi. Dengan kaki yang gemetar, Adi ke belakang dengan perlahan-lahan. Makhluk tu tak bergerak. Dia pandang je Adi. Adi berundur. Tak. Adi terasa belakang dia tersentuh sesuatu yang lembut. Adi terus berhenti. Kemudian dia tengok belakang.
berdiri tepat dekat belakang dia, Adi nampak ada makhluk berambut panjang hingga ke tanah. Nyilinggi. Tubuh Adi terus menggigil. Makhluk yang menjilat darah tu terus pandang Adi, tak bergerak-gerak. Wajahnya penuh dengan darah. Dekat belakang Adi, dia nampak jubah hitam Nyilinggi bergoyang-goyang ditiup angin. Dari sudut mata dia, Adi nampak tangan Nyilinggi bergerak dan pegang dia. Adi tak mampu bergerak. Jari-jari pucat Nyilinggi sentuh bahu dia. Dalam keadaan cemas tu, Adi cuba ingat doa apa saja, tapi disebabkan terlalu panik, dia tak mampu ingat satu doa pun. Tiba-tiba ada seekor gagak hitam terbang di antara Adi dan Nyilinggi, lalu hinggap di atas batu nisan kubur Ayu. Kepala burung tu bergerak-gerak. Matanya yang hitam seakan-akan melihat Adi. Lalu tiba-tiba berbunyi dengan kuat, terus terbang ke arah Adi. Adi menjerit ketakutan sambil tutup muka dia dengan tangan, elak dari dicakar burung gagak tu. Tapi burung gagak tu lalu macam tu je. Serentak dengan tu, terlepas kuku Nyilinggi yang mencengkam bahu Adi. Adi terus berlari tak tentu arah, sebab kabus tu menghalangi pandangan dia. Yang Adi fikirkan hanyalah terus berlari sejauh mungkin. Tiba-tiba muncul satu bayangan hitam dekat depan Adi. Dia tak sempat nak mengelak. Terus Adi terjatuh berguling-guling dekat tanah. Adi terus bangun. Mata dia melilau cari sosok Nyilinggi dengan makhluk penjilat darah tu. Mereka tak ada di mana-mana. Dekat sekeliling Adi hanya kabus tebal dengan keadaan yang sunyi sepi. Adi ternampak satu longgokan tanah, satu kubur lagi. Rupanya dia terjatuh sebab elak kubur tu yang tiba-tiba muncul. Adi terfikir juga, dia berpusing-pusing dekat tempat yang sama ke? Dia rasa lega sebab ini bukan kubur baru, tapi kubur lama. Batu nisannya dah dipenuhi lumut. Dengan perlahan Adi pergi dekat kubur tu dan bersembunyi di sebalik batu nisan tu. Dengan rasa takut, Adi cuba cari sosok tadi, tapi tak ada apa-apa yang dia nampak. Hanya kabus je. Adi cuba tenangkan diri. Kemudian dia periksa poket seluar dia. Risau kalau pembalut tu jatuh. Nasib baik ada. Tiba-tiba dari sebalik kabus tu muncul burung gagak tadi terbang terus bertinggik dekat atas batu nisan tempat dia bersembunyi tu. Adi terkejut setengah mati. Dia terus berguling-guling jauh dari batu nisan tu. Gagak tu duduk diam je dekat situ sambil mematuk-matuk sayapnya macam burung biasa. Tapi Adi tetap berhati-hati sebab apa pun boleh terjadi. Adi pandang je burung tu. Dia dah bersedia kalau burung tu berubah jadi kuntilanak atau makhluk apa pun. Tapi burung tu tak pedulikan Adi. Dia turun dekat atas kubur tu, kemudian mematuk-matuk lumut yang tumbuh menutupi batu nisan tu. Tiba-tiba Adi terfikir sesuatu. Dia nak tahu kubur siapa tu. Kemudian dengan perlahan-lahan Adi mendekati batu nisan yang berlumut tu. Dengan tangan yang gemetar, Adi cabut lumut-lumut yang tumbuh dekat batu nisan tu. Nampak macam dah bertahun-tahun tak pernah dibersihkan. Disebabkan keadaan terlalu gelap, dia tak dapat baca apa yang tertulis dekat batu nisan tu. Kemudian dia meraba-raba batu nisan tu, berusaha membacanya dengan tangan. Huruf pertama yang dia pegang huruf M. Kemudian huruf O. Huruf ketiga ni Adi agak susah nak baca. Tapi dalam sama-sama tu dia rasa huruf K. Tiba-tiba ada tangan yang muncul dari belakang dan terus tarik tangan Adi. Adi terkejut dan terus meronta-ronta nak lepaskan diri dari cengkaman makhluk tu. Tak lama kemudian terdengar suara yang dia sangat kenal. Hormat orang yang dah mati, boy. Adi buka mata, dia tengok Abang Muka berdiri dekat belakang dia sambil berkata, "Jom gerak, masa kau dah suntuk." Abang Muka terus berjalan. Adi terburu-buru ikut Abang Muka dari belakang. Kabus tebal masih mengelilingi mereka, tapi Abang Muka macam tahu nak ikut arah mana. Masa dalam perjalanan tu, kejap-kejap Adi toleh ke belakang. Firasat dia mengatakan ada sesuatu yang ikut mereka, tapi setiap kali dia toleh, dia tak nampak apa-apa. Kabus semakin menipis, tapi perasaan Adi macam ada sesuatu yang tak kena. Dia makin kerap toleh ke belakang.
sebab dia terasa macam ada tangan yang sejuk sentuh tengkuk dia. Adi dah tak dapat bezakan yang mana halusinasi dan yang mana kenyataan. Berkali-kali dia terjatuh, tapi Abang Moka pandang pun tak. Dia terus je jalan. Sesekali dia tengok jam sambil merokok. Sosok-sosok kuntilanak sesekali muncul di sebalik pokok, dan ada juga sosok yang terbang dari dahan ke dahan. Tapi Adi dah tak peduli dah. Tiba-tiba terdengar suara perempuan tua menyanyikan lagu Jawa. Suaranya terdengar perlahan tapi jelas. Abang Moka berhenti mengejut dan mengeluarkan parangnya. Dia buat keputusan untuk keluar dari trek dan lalu ikut semak-semak sebelah kiri. Parang tu dia gunakan untuk buka jalan. Dia tebas lalang-lalang setinggi pinggang, bahkan ada yang melebihi tinggi Adi. Dan tiba-tiba ada satu tangan menjulur keluar dari semak-semak tu. Dengan selambanya, Abang Moka tebas tangan tu dengan parang. Tangan tu terputus dan berubah jadi kabus. Semakin jauh mereka berjalan, semakin banyak tangan-tangan yang muncul. Tak hanya muncul dari balik semak, muncul juga dari bawah tanah. Abang Moka berhenti. Kali ni dia ajak Adi ikut trek semula. Adi gelisah bila dia tengok muka Abang Moka tak setenang macam biasa. Sambil terus menebas-nebas semak, tiba-tiba mereka keluar di pos kuburan kuda. Kemunculan mereka yang mengejutkan tu mengalihkan perhatian hantu-hantu orang kampung yang sedang kerumuni kemah pendaki dekat situ. Ingat kan? Dengan hantu-hantu orang kampung yang ada jumpa 3 orang pendaki tu kan? Okey. Mereka memandang Adi dengan Abang Moka tanpa berkedip. Tiba-tiba mereka semua bergerak dengan perlahan ke arah Adi dan Abang Moka. Adi menjerit ketakutan bila ada hantu yang paling dekat dengan dia peluk peha dia. Dia meronta-ronta sampai terjatuh. Tangan tu terlepas bila Abang Moka tarik Adi. Sementara tu, suara perempuan tua yang menyanyikan lagu Jawa terdengar semakin dekat. Kemudian Abang Moka berbisik, "Lari boy, jangan sekali-kali tengok ke belakang." Mereka berdua terus berlari sambil elak tangan-tangan hantu orang kampung yang cuba pegang kaki Adi. Akhirnya mereka berjaya terlepas dari kepungan hantu orang kampung tersebut. Dan Adi minta untuk berehat sebab kaki dia terasa sakit. Tapi Abang Moka terus tarik tangan Adi. Adi terus berlari sambil menahan sakit dan akhirnya dia terjatuh sebab peha dia krem. Dekat depan Adi ada pokok tua yang sangat besar. Kulit kayunya berwarna putih. Akar-akar pokok berjuntaian dari dahan-dahannya yang besar tu nampak macam rambut. Tiba-tiba di sebalik pokok tu muncul pocong. Adi pasrah sebab tak mungkin dia boleh berlari dengan kaki yang krem macam tu. Kemudian muncul kuntilanak. Ada yang duduk sambil menggoyang-goyangkan kaki, ada yang tergantung dengan kepala dekat bawah. Ada 2 atau 3 kuntilanak yang berwarna merah darah. Dan yang paling mengejutkan, akar-akar yang berjuntaian macam rambut tu bukan akar sebenarnya, tapi memang rambut. Abang Moka pandang ke arah pucuk pokok yang tinggi tu. Adi pun ikut pandang sekali. Nak tahu apa yang mereka nampak? Nyilinggi. Adi merasakan tak ada angin yang berhembus. Keadaan hutan jadi sunyi sepi. Yang ada hanyalah aura kemarahan. Adi tak mampu nak menoleh. Matanya terpaku melihat Nyilinggi yang melayang turun dari pokok tu. Abang Moka berundur dan cuba menghalang pandangan Adi pada Nyilinggi. Aura mistik semakin menjadi-jadi. Tubuh Adi menggigil-gigil. Bukan hanya Adi, tangan Abang Moka pun Adi nampak mula gemetar. Adi terus panik bila dia terfikir, macam mana kalau Abang Moka lari dan tinggalkan dia dengan kaki yang tak mampu digerakkan tu? Dia tak nak mati dekat sini. Kabus nipis bergerak turun di sebelah kanan, sementara di sebelah kiri entah trek turun atau jurang. Adi tak tahu dia dekat mana sekarang. Rimbunan pokok-pokok dan ranting-ranting yang silang menyilang membuatkan keadaan menjadi lebih gelap. Ada sesuatu tergantung terbalik di dahan pokok tu. Kepala dan tangannya terkulai ke bawah. Wajahnya ditutupi rambut. Matanya menatap ke arah Adi. Dalam keadaan cemas tu, Adi tercium bau pandan yang semakin kuat. Dia dah tak peduli. Mungkin memang hidup dia dah tak lama lagi. Tapi bila dia teringatkan Ayu, dia rasa bersalah sebab dia yang ajak Ayu mendaki Gunung Cermai tu. Disebabkan itu, ada setitik semangat yang muncul.
Adi tak nak mengaku kalah. Dia dengan Ayu mesti balik ke Jakarta, kembali ke kehidupan normal seperti biasa. Kaki Adi dah boleh bergerak walaupun lemah. Perlahan-lahan dia cuba berdiri, tapi dia terjatuh balik. Ternyata kaki dia terlalu lemah untuk berdiri. Dengan tangan yang gemetar, Abang Moka bagi syarat untuk diam. Nyi Linggi masih lagi berdiri dekat situ dengan wajahnya yang pucat, hanya dipisahkan oleh trek je. Dekat atas pokok, kuntilanak tu bergerak-gerak dengan ganjil. Dalam keadaan cemas tu, Adi terdengar sesuatu. Ada suara datangnya dari arah trek bawah. Adi terkejut bila dia tahu benda apa yang muncul tu. Itu adalah suara rombongan beberapa pendaki yang naik malam tu. Ada 3 orang pendaki semuanya. Mereka berjalan perlahan-lahan di antara Abang Moka dan Nyi Linggi. Tapi macam pendaki sebelumnya, mereka semua tak nampak. Semua mata pandang ke arah pendaki tu. Tiba-tiba pendaki yang paling belakang berhenti, kemudian berkata, "Oi setan, berehatlah kejap. Aku penat sangat ni." Adi beranikan diri tengok apa reaksi Nyi Linggi bila dia dengar perkataan yang sangat tak sopan tu. Dia nampak Nyi Linggi toleh ke arah pendaki tu dengan matanya yang merah dan nampak marah. Adi terkumat-kumat baca doa supaya pendaki tu segera pergi, tapi dia masih lagi berdiri dekat situ. Lagi 2 orang kawan dia berdiri tak jauh dari situ. Salah seorang kemudiannya berkata, "Tahan sikit lagi, nanti camping dekat tanjakan Seruni je. Aku dah cakap naik ikut trek Palutungan, turun baru ikut Linggar Jati. Korang tak nak dengar. Lalu ikut mana pun sama je. Trek dia semua menyusahkan." Cila. Tak lama lepas tu, suasana berubah. Tangan pucat Nyi Linggi bergerak nak pegang pendaki-pendaki tu. Kemudian ada bayangan hitam bergerak cepat dan melanggar pendaki tu yang sama sekali tak sedar. Dia masih lagi ketawa dengan kurang ajar. Nyi Linggi melangkah ke arah pendaki tu. Adi yang tak mampu bersuara hanya tutup mulut dengan tangan. Abang Moka yang berdiri dekat depan Adi tiba-tiba mengeram dan mengaum macam harimau. Bunyi ngauman tu sangat kuat sampaikan beberapa sosok kuntilanak terus hilang. Ketiga-tiga pendaki tu pun terdengar juga bunyi ngauman tu dan terus berlari tunggang langgang. Nyi Linggi terhenti mendengar ngauman tu dan menoleh menghadap ke Abang Moka. Perlahan-lahan Nyi Linggi bergerak ke arah mereka berdua. Abang Moka tiba-tiba menjatuhkan diri. Dia berkelakuan macam harimau sambil mengeram. Adi yang ketakutan semakin merapatkan diri dekat pokok belakang dia sambil tutup telinga. Sementara dekat depan, mata Nyi Linggi bergerak-gerak pandang Adi dengan Abang Moka. Kemudian dia bersuara, "Aku makan kamu semua." Adi terkejut bila ada sesuatu melintas dekat sebelah kiri dia. Seorang perempuan tua berjalan terbungkuk-bungkuk. Dia macam tak percaya dengan apa yang dia nampak. Perempuan tua tu adalah nenek yang tolong dia dekat pos Cibuna tu, Mak Encep. Mak Encep melangkah perlahan-lahan je dengan tongkat tanpa menoleh ke arah Adi. Dengan lembut dia sentuh bahu Abang Moka yang masih mengeram dan suruh dia bertenang. Lama kelamaan Abang Moka kembali tenang dan berubah menjadi seperti sedia kala. Abang Moka kemudiannya berundur perlahan-lahan ke arah Adi. Tak lama lepas tu, dari sebelah kanan Adi berjalan seorang datuk berbaju serba putih pakai serban. Tadi sebelah kiri Mak Encep kan, yang ni datuk pula belah kanan. Datuk tu berjalan sambil sentuh bahu Abang Moka. Terus Abang Moka cium tangan datuk tu. Nyi Linggi melayang sejengkal dari tanah. Wajahnya yang pucat nampak semakin pucat. Matanya gerak-gerak dan nampak marah. Lepas tu dia kata, "Kalian." Mak Encep pandang Nyi Linggi sambil perhati keadaan sekeliling. Datuk tu berdiri dekat sebelah Mak Encep dan berkata, "Linggi, ada apa ni Linggi?" "Jangan masuk campur. Ini bukan urusan kamu. Budak-budak ni harus mati." Mata Nyi Linggi terbeliak, tapi dia berundur dengan perlahan. Adi menggigil bila dengar Nyi Linggi cakap macam tu. Yelah, ancaman tu untuk siapa lagi kalau bukan dia dengan Ayu. Kemudian datuk tu cakap, "Nyi Linggi, barang siapa membunuh seorang manusia tu sama dengan membunuh seluruh manusia." Datuk tu berkata sambil memutar-mutar tasbih dekat tangan dia.
Kemudian Nyilinggi pula balas, barang siapa membunuh seorang manusia bukan kerana orang tu membuat kerosakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Al-Maidah ayat 32. Nyilinggi terus tunjuk ke arah Adi sambil berkata, budak ni telah buat kerosakan, dia harus mati. Adi semakin menggigil ketakutan, sementara Nyilinggi terus ketawa dengan kuat sambil berkata, mati, mati, mati. Datuk tu dengan Mak Encep tak henti-henti beristighfar sambil memutar-mutarkan tasbih. Kemudian Datuk tu bersuara, manusia tempatnya salah Linggi. Memaafkan akan membuatmu lebih mulia. Maafkanlah kekilafannya Linggi. Jangan masuk campur. Nyilinggi kemudiannya tunjuk ke satu arah. Tempat tu gelap sangat. Dekat situ ada kalung wewe yang tergantung sejak dari tadi. Tiba-tiba dengar sepantas kilat, wajah kalung wewe tadi dah ada dekat depan Adi. Tangan kanannya dengan cepat cekik leher Abang Moka, sementara lidahnya menjilat-jilat wajah Adi. Adi menjerit ketakutan bila dia nampak ada ulat bergerak-gerak dalam mulut kalung wewe tu. Mak Encep terus sebat tasbih dia ke arah kalung wewe, tapi belum sempat kena, kalung wewe tu terus hilang sambil ketawa. Abang Moka terbatuk-batuk sambil pegang lehernya yang nampak menghitam. Nyilinggi melayang dan terus hilang. Muncul balik dekat balik pokok, kemudian hilang. Muncul lagi dekat atas dahan, lepas tu hilang. Tapi dia tak berani muncul dekat dengan Adi. Adi jadi panik sebab dekat mana pun Nyilinggi muncul, mata Nyilinggi pandang je dekat Adi. Terdengar suara dari segala arah dengan kata-kata, mati, mati, mati. Adi tutup telinga dia, tapi semakin kuat dia tutup, suara-suara tu semakin jelas. Adi menjerit-jerit. Abang Moka kemudiannya dengan kasar tarik tangan Adi dan berkata, istighfar Adi, istighfar, ingat Tuhan, engkau orang Islam kan? Adi terus beristighfar, tapi suara-suara dekat kepala dia semakin kuat, sampaikan Adi memukul-mukul kepala dia supaya suara tu hilang. Abang Moka suruh istighfar lagi. Adi terus beristighfar, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Kemudian pop, Abang Moka tampar dia, suruh beristighfar dengan lebih kuat. Astaghfirullahaladzim, la hawla wa la quwata illa billahi aliyil azim. Adi menjerit semahu-mahunya sambil menangis. Lepas tu Abang Moka pegang bahu Adi. Dia tersenyum sambil berkata, tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Adi terus menangis sambil berulang kali ucap Astaghfirullahaladzim sampailah suara-suara tu semua hilang. Lepas tu Abang Moka tampar pipi Adi dengan perlahan dan berkata, ish, budak-budak. Kemudian Datuk tu melangkah mendekati Nyilinggi yang kini melayang beberapa meter di depannya. Tangan Datuk tu tak henti-henti memutar tasbih dan berkata, lepaskan anak ini, pergilah Linggi. Nyilinggi pandang Datuk tu dengan tajam. Dia tersenyum dan terus berkata, mati, mati, mati. Tiba-tiba terdengar suara jeritan yang sangat kuat. Sosok kalung wewe tu sekarang ada tepat dekat depan Mak Encep. Tangannya yang penuh nanah dan berkuku tajam diangkatnya. Mak Encep terkumat kami membaca sesuatu. Semakin cepat Mak Encep memutarkan tasbihnya, semakin kuat makhluk tu menjerit. Bila Mak Encep buka mata, terdengar jeritan kesakitan makhluk tu yang kemudiannya terbakar menjadi abu. Nyilinggi terdiam tengok kejadian tu. Dia nampak marah. Kemudian dia berkata, nyawa dibayar nyawa. Datuk tu kemudiannya berkata sesuatu kepada Mak Encep. Dengan tenang Mak Encep mendengar sambil mengangguk-anggukkan kepala dia. Perlahan-lahan Mak Encep toleh dekat Abang Moka. Abang Moka pun anggukkan kepala, tanda dia faham juga dengan apa yang dikatakan oleh Datuk tu. Kemudian Abang Moka papah Adi untuk berdiri. Rupanya mereka diminta untuk segera turun dan tinggalkan Datuk tu dengan Nyilinggi. Sebelum pergi, Adi nampak Mak Encep cium tangan Datuk tu. Dengan perlahan Datuk tu tepuk bahu Mak Encep. Abang Moka pun buat benda yang sama.
diikuti dengan Adi. Tangan je, lembut je dan berbau wangi. Sambil belai rambut Adi, datuk tu kata, "Kamu pulang ya. Jadikan ini sebagai pelajaran. Jaga tingkah laku dan tutur kata di mana pun kamu berada." Dengan ucapan salam, mereka bertiga pun terus turun. Dalam perjalanan turun tu, mereka bertiga diam je, tak berkata apa-apa pun. Kemudian Adi teringat, dia raba poket seluar dia. Dia nak periksa kain putih yang dibawa tu masih ada lagi. Dan dia terfikir, kenapa kain putih? Mereka pun terus jalan turun ikut Mak Encep dari belakang. Abang Moka tersenyum je pandang Adi sambil berkata, "Dah serik ke nak naik cermai boy?" Adi cuma tersenyum dan berkata dalam hati, "Serik? Memang serik lah. Bukan nak naik cermai je. Mungkin inilah yang terakhir di panjat gunung." "Jangan lemah boy. Kejadian ni ambil pelajarannya." Abang Moka macam tahu je apa yang berbisik dekat hati Adi. Kemudian Adi berkata, "Bang, terima kasih banyak bang, sebab dah tolong saya. Kalau tak ada bang, tak tahulah apa nasib saya. Kau selamat bukan sebab aku je boy. Kau kena berterima kasih dengan ramai orang yang tolong kau. Ada Mak Encep, orang-orang dekat Cibuna, orang tua kau yang tak putus mendoakan kau dekat rumah, Ayu, termasuklah Nyi Linggi, dan tingkatkan ibadah kau sebagai wujud syukur kepada Yang Maha Besar. Ada hikmah dari setiap kejadian boy. Jangan jadikan ini pengajaran peribadi kau. Ceritakan kepada semua orang. Bukan manusia je hidup dekat dunia ni. Berhentilah melakukan kerosakan dekat bumi." "Ya bang." "Bang, tadi datuk yang pakai serba putih tu siapa bang?" Abang Moka cuma tersenyum je, tapi dia tak menjawab. Kemudian Adi tanya lagi, "Kalau Wewe tadi macam mana nasib dia bang?" "Mati." "Bang, tadi masa kita salam dengan datuk tu, kenapa Nyi Linggi diam je, tak serang kita?" "Kau ni banyak tanyalah. Ambil kesempatan di saat orang lengah, bukan perbuatan terpuji boy. Kau ingat Nyi Linggi tu siapa? Manusia." Mereka teruskan perjalanan lagi. Trek yang mereka lalui mula luas dan mendatar. Kabus nipis melayang di antara semak dan pokok-pokok yang ada dekat situ. Adi rasa pelik sebab dia tak nampak satu penampakan pun. Yelah, mungkin dia dah terbiasa nampak tadi. Itu yang dia rasa pelik kan. Dalam tak sedar tu, mereka dah sampai dekat pos Condong Amis, tempat pertama kali Adi berjumpa dengan Abang Moka. Mak Encep berjalan ke arah pondok kosong tu. Mungkin dia nak berehat kejap kot. Mereka berdua ikut dari belakang. Baru je sampai dekat pondok tu, tiba-tiba leher dengan pipi Adi bekas kena cekik dengan kalung wewe tu berdenyut. Adi usap perlahan-lahan leher dia yang terasa sakit tu. Tapi rasa sakit tu semakin tak tertahan. Abang Moka baringkan Adi dekat atas lantai pondok tu. Mak Encep kemudiannya picit telapak tangan kanan dia sambil mulutnya terkomak-kamit membaca sesuatu. Kepala Adi terasa berat. Adi terdengar Abang Moka bercakap dengan suaranya yang lembut, "Boy, sekali-sekala datang tengok aku dekat sini ya." Lepas tu Abang Moka buka pin dari bagnya dan letak dekat tangan kiri Adi. Adi genggam pin tu, tapi lama-kelamaan pandangannya mulai kabur. Benda terakhir yang dia ingat adalah gema azan subuh. Bila Adi tersedar, dia dah ada dekat atas katil. Dekat tangan dia ada infusion tube. Rupanya Adi dah ada dekat hospital. Tiba-tiba pintu bilik tu terbuka. Adi nampak Ayu masuk. Rasanya macam dah bertahun-tahun tak berjumpa dengan Ayu. Ayu datang dan terus peluk Adi sambil menangis. Dia minta maaf berkali-kali sambil terus menangis-nangis. Kemudian Adi bertanya, "Kau tak apa-apa Yu? Maafkan aku Adi, disebabkan aku kau jadi macam ni. Yang penting kita selamat Yu. Siapa yang bawa aku kat sini Yu? Aku pun tak tahu ni. Aku pun bangun-bangun dah ada dekat sini." Adi teringat dekat Mak Encep dengan Abang Moka. Sungguh-sungguh dia berterima kasih dekat mereka yang pasti bersusah payah bawa Adi turun dari Condong Amis sampai ke Cibuna. Kemudian Adi teringat pin yang Abang Moka bagi sebelum dia pingsan tu. Dia tanya dekat Ayu, "Yu, nampak tak pin yang aku pegang sebelum aku pingsan?" "Oh, ada. Kejap-kejap." Ayu ambil pin tu dan bagi dekat Adi. Adi perhati gambar yang tercetak dekat pin tu. Ada gambar cicak dan gunung. Tulisan dekat bawahnya berwarna kuning, dah agak pudar tapi masih boleh dibaca, H Mountain. Entah apa maksudnya, Adi tak tahu. Tapi
pin ni akan disimpan selamanya sebagai peringatan untuk malam yang penuh keseraman dekat Ciremai tu. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Dia raba poket seluar dia, kosong. Lepas tu dia tanya Ayu, bekas pembalut kau yang ada dalam kain putih tu mana Yu? Oh, dah buang dalam tu sampah. Kau tahu pasal pembalut dalam kain putih tu? Kan selama ni kau pensan. Adi tersenyum dengar pertanyaan Ayu tu. Dia teringat betapa seramnya perjalanan malam tu demi nak ambil pembalut tu. Dia terasa nak ceritakan semuanya dekat Ayu, tapi Ayu nampak macam terkejut. Kemudian dia tersenyum sambil berkata, Di, padahal selama ni kau pensan Di. Tapi tak apalah, selepas malam tu rasanya aku dah tak takut kalau dengar hal-hal pelik lagi. Nantilah aku ceritakan perjalanan aku pergi ambil pembalut tu malam-malam dekat Ciremai. Nanti aku ceritakan tentang Nyilinggi, Kalung Wewe, Abang Moka. Nanti kita datang sini lagi nak tak? Mak Encep yang rawat dan jaga kau selama kau pensan dan kerasukan tu. Kita dah banyak terhutang budi dekat dia. Apa? Sekarang giliran Adi pula yang terkejut. So guys, siapa sebenarnya yang naik Ciremai malam tu? Adik Ayu. Okay guys, sekali lagi saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Abang Aras Anggoro dan H Mountain sebab izinkan saya kongsi cerita ni. Dan mungkin lepas ni ada lagi satu cerita lebih kurang macam ni, tapi ini ramai-ramai. Kalau korang nak dengar lah. Kalau nak dengar cerita seram lain dari yang lain, korang boleh subscribe channel ni. Terima kasih sebab dah menonton. Saya Syarun. Assalamualaikum. Adiosa.